Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, apa khabar warga Twitter profesional Malaysia? Sekali lagi kita bersiaran langsung. Bersiaran langsung. Maklumlah pagi-pagi ni. So, ada dugaan. Tapi tak mengapa, tak mematahkan semangat kita untuk bersama. Okey? So, jadi bagaimana kita nak merancang perancangan kita yang dirancang untuk tahun 2021. So seperti mana yang tadi kita share kan, setiap orang ada perancangan masing-masing kan 2021 ni. Tapi ada yang belum merancang sebab kita berada dalam keadaan yang tak pasti. Okey, suara saya okey? Suara saya jelas? Boleh komen jelas? Kalau tak jelas boleh bagi tahu. Tadi kita betulkan setting sikit. Okey. Perancangan 2021. So biasanya kita akan rancang awal tahun. So awal tahun. Tapi kalau kita tengok tahun lepas 2020, mungkin setiap orang dah ada perancangan dia kan. Tapi yalah, kita merancang, Allah merancang. Tapi perancangan Allah lebih baik. Ni dalam Al-Quran Maksudnya apa? Maksudnya Allah lebih mengetahui kan apa yang dirancangnya kan. So jadi nak cakap kat sana, bila dalam Al-Quran tu Allah dah sebut kita merancang, Allah pun merancang kan. Perancangan Allah tu lebih baik. Maksudnya apa? Maksudnya Allah lebih tahu sama ada perancangan itu baik untuk kita ataupun tak, ataupun mungkin tak baik. So jadi that's why kat situ untuk 2021 ni pentingnya untuk kita sama-sama merancang. Sebab saya pun tak tahu apa yang baik untuk kita. Untuk kita saya pun tak tahu apa yang terbaik untuk saya. So jadi dekat situ pentingnya untuk kita revise balik dari semasa ke semasa tentang perancangan kita. So dekat situ, that's why hari ni saya nak kongsikan tentang bagaimana nak merancang secara holistik tu dengan menggunakan formula PIES. So anda pernah dengar tak formula PIES ni? Cik komen sikit. PIES. Suara saya okey tak? So semalam saya baru balik daripada Ipoh kan. So lebih kurang sehari lebih dekat Perak kan. So kata nak dapatkan idea-idea baru ni untuk tahun depan ni, kadang-kadang kita kena keluar. We move on our pace. Bersyukur selalu. Yes, we move on our pace. Maksudnya apa tu, Cikgu Hakim? So perancangan PIES ni physical, intellectual, emotional and spiritual. So pentingnya kita merancang dari sudut fizikal kita, dari sudut intellectual kita, dari sudut emotional kita, dari sudut spiritual kita. So kadang-kadang kita merancang okay, more towards mungkin physical. Okay, mungkin dari segi diri kita, mungkin dari segi target fizikal kita, target income kita kan. So jadi itu perancangan kita. Adjust suara Suara ni nak adjust macam orang kata siapa suara sedap sah sikit lah, tapi kita adjust bagi kuat. Okay. So balik kepada tadi fizikal kita. So kita merancang dari sudut fizikal. So bila kita merancang dari sudut fizikal saja, bila kita cakap secara holistik, so kita nak orang kata dari sudut yang keseluruhan. Maksudnya merangkumi dari segi fizikal, dari segi intellectual, dari segi emosional, dari segi spiritual. So dari sudut emosi, macam mana intellectual, macam mana tahun depan kita nak menjadikan kita lebih knowledgeable. Bukan untuk kita tahu semua benda, sebab
Kita bukan nak jadi Google, kita bukan nak jadi Mr. Google. Kita nak jadi orang knowledgeable dalam bidang kita. So that's why kat situ pentingnya passion. Sambil-sambil kita gerak okay, supaya idea tu lebih laju. Okay. So intellectual kita nak jadi knowledgeable. Kita bukan nak tahu semua benda. Kita bukan nak tahu semua berita dekat Malaysia ni kan. Itu berita dah buat kerja dia. Surat khabar dah buat kerja dia. So jadi kita nak jadi expert. Kita nak jadi lebih kata dalam kan. Yang lain-lain tu kita tahu surface saja. Tapi bidang kita go deep kan, supaya kita akan menjadi expert dalam bidang kita. So dari sudut I kan. Kemudian dari sudut E, emotional quotient. Emotional quotient ni, so research terkini membuktikan orang-orang yang berjaya ni, mereka ni mempunyai EQ yang tinggi berbanding IQ kan. So recent punya study, diorang buat kajian lah kan. Diorang buat kajian tentang bagaimana leader-leader, bagaimana orang yang berjaya dalam bidang mereka. Mereka ni ada sense of mereka ni boleh mengawal emosi ni lebih berkaitan dengan perasaan. Mereka boleh mengawal diri mereka di saat marah kan. Mereka boleh mengawal diri mereka di saat orang kata benda-benda yang buruk berlaku daripada luar lah kan. Biasanya kita akan respond and react terhadap apa benda eksternal. Sebagai contoh, katakanlah katakanlah traffic jam kan, traffic jam. So kadang-kadang kita tak boleh nak control traffic jam tu. So jadi ada setengah orang dia akan marah. Ui, kenapa lah traffic jam ni? Yes. Kita akan marah lah traffic jam tu. Tapi setengah orang dia akan fikir, aku tak boleh control traffic jam tu, tapi aku boleh control diri. Sama juga diri kita dan interaksi kita dengan orang lain. So emotional quotient, macam mana orang rasa selesa dengan kita dan kita pun membuat orang rasa selesa. That is only a tiny part of emotional quotient tu. So boleh faham ke? Boleh dapat ke? So emotional quotient, saya pernah share juga dengan team tentang How to Win Friends and Influence People daripada Dale Carnegie. And so macam mana dia bagi tips-tips macam mana kita ni nak memenangi hati orang supaya orang suka dengan kita kan. And adakah dengan cara kita menunjukkan apa benda kelebihan kita kan, kita akan disenangi oleh semua orang. Apakah dengan menunjukkan apa yang kita ada kan, kita harta ke apa semua yang kita ada, adakah itu boleh win hati orang? So itu adalah part of yang Dale Carnegie share dalam macam mana kita nak memenangi hati orang, bagaimana kita nak influence orang. Maksudnya influence dengan cara yang baik lah. Sebab scammer pun dia influence orang, betul tak? Scammer pun dia pukau orang. So jadi kita nak jadi macam mana kita nak influence orang dengan cara yang bagus, dengan emotional quotient. And last but not least, macam mana kita nak plan spiritual kita kan. Macam mana tahun depan kita nak improve ibadah kita kan. Macam mana kita nak improve Quran, hafazan kita kan. So saya sendiri pun tahun ni tough sikit, nak hafaz Quran kan, nak hafaz surah-surah. So tahun depan saya kena plan better masa saya, mingguan ke kan, at least peruntukan seminggu sekali tu berapa lama untuk hafaz surah-surah kan. So jadi macam mana ibadah kita, macam mana tahajud kita kan, macam mana solat sunat kita. So benda-benda ini adalah
perancangan-perancangan kecil kan, tapi dia akan menjadikan kita punya 2021 ni lebih holistik. Sebab kita tak nak berjaya in term of mungkin P saja, I saja kan. Kita nak berjaya secara holistik supaya kita dapat happiness. Kita dapat kebahagiaan tu. Kebahagiaan tu dia datang bukan satu saja dari sudut salah satu daripada PAS ni. So sebab Allah kata dalam Quran, adakah manusia tu dia tak berfikir dengan hati kan, tak mendengar dengan telinga kan, tak melihat dengan mata. Kenapa Allah kata tak berfikir dengan hati? Hati ni boleh berfikir ke? So sila kaji. Itu kajian-kajian. Itu yang ayat Al-Quran yang Allah sebutkan. Maksudnya, adakah manusia ni tak berfikir dengan hati? Nampak tak? Kenapa Allah kata berfikir dengan hati? Share. So, jadi nak berjaya ni kan, ada orang dia berjaya dari sudut P, fizikal. Dia adalah orang yang paling berharta. Dia orang yang kaya. Dia ada apa yang dia nak kat dunia ni kan, fizikal. Ada orang dia intellectual dia tinggi kan, dia knowledgeable kan, dalam bidang dia kan, kata dia pakar lah dalam bidang dia. Ada orang dia tinggi, dia caring pada orang kan, orang suka dia kan, dia ni mudah disukai oleh orang. Ada orang dia tinggi, spiritual dia, ibadah dia kan, tinggi. So yang paling holistiknya adalah kita. Maksudnya bila saya bercakap, bukan untuk anda saja, saya bercakap pun untuk diri saya. Macam mana nak fizikal fizikal tu nak fit kan, berat dah bertambah kan, saja bagi berat bertambah, senang sikit. Okay. So itulah dari segi perancangan yang holistik. InsyaAllah kami sendiri di Twitter Professional Malaysia, kita ada set satu group di Telegram. So saya ada bagi link dekat description. So alhamdulillah dah lebih 200 orang dah join. Okay, walaupun baru berapa minggu group tu. So insyaAllah kita nak kumpulkan Twitter trainer supaya kita nak bersedia 2021 ni perancangan-perancangannya. Saya pun ada share tentang 7 jenis pendapatan, 7 jenis apa yang kita boleh lakukan 2021. Bukan kita nak dapat, bukan kita nak orang kata ambil 7 ni, tak. Mungkin kita fokus pada apa yang kita rasa priority pada saat ini. Apa benda yang fokus kita. Sangkis tu oren kan. So jadi kita nak merancang 2021 ni dengan lebih baik lagi. So jadi macam mana? So adakah kita dah bersedia 2021 ni? Saya sendiri rasa nervous and excited. Tak tahu sebab apa. Sebab mungkin tahun 2020 ni suara saya okey Just share sikit. So mungkin sebab tahun 2020 ni dia ada cabaran dia, tapi nice lah. So bila kita berdamai dengan ujian, bila kita ni berdamai dengan cabaran, kita akan lambat laun kita akan jumpa kemanisan dia. Kita jumpa dia punya hikmah dia kan. Tapi along the way lah kan. Kalau kita tak anggap cabaran tu satu benda yang buruk. Sebab apa? Ini saya ada kongsikan masa hari Sabtu kami ada buat projek kongsi rezeki. Suara saya okey tak?
Suara burung ni lagi kuat. Saya takut suara burung ni lagi kuat daripada suara saya. Boleh bantu tak komen? Suara saya okey? Clear tak kat sini? Cari. Ni sepi je kan? Tak ada orang pun kat sini. Yes, bila kita berdamai, dengarlah, okey. Beramai-ramai pun boleh. Bila, thank you Coach Isa, bila kita berdamai dengan ujian, dengan cabaran, lambat laun insya-Allah kita akan jumpa hikmah. Kita akan jumpa kemanisan. Kemanisan yang akan datang. Kita tak tahu sebab apa. Sebab saya sharekan dalam projek kongsi rezeki bersama asnaf-asnaf lah, kan. So Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, kan, adakah kita ni suara macam jauh biasa kena dengar earphone suara dekat luar ni memang macam-macam. Okay, saya dekat sikit. Saya nak, bukan saya tak nak cakap kuat, dekat keliling ni dah ada orang tengok. Dekat ada lain macam budak ni. Okay, orang dah start keluar rumah semua dah. Mungkin balik buat apa benda ni Mamat ni buat. So saya share dalam surah Al-Baqarah. Saya tak ingat, mungkin 241. Okay, boleh bantu saya tak check surah Al-Baqarah ayat 241 atau 214. Okay, Allah sebut, adakah kamu ni menyangka, kan? Adakah kamu ni menyangka kamu ni akan masuk ke dalam syurga sedangkan belum datang kepadamu ujian-ujian, cabaran-cabaran yang telah ditimpakan oleh orang sebelum kamu, kan? Okay. Surah Al-Baqarah dekat mana tu? Dekat taman dekat area rumah saya. Syuaib Nuruddin. Macam kenal je. Ah, 214 Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul. Am hasibtum, adakah kamu menyangka? Am hasiba tu hisab, ilmu hisab. Ni cikgu-cikgu matematik tahu kan. Am hasibtum, adakah kamu ni menyangka, adakah kamu ni mengira, kan, kamu ni boleh masuk syurga. Orang ingat senang ke masuk syurga tu? Okay, padahal belum sampai kepadamu ujian dan cubaan. Masathumul ba'sa wad-dharra, dharra mudarat, wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul. Adakah kamu menyangka kamu ni masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang yang terdahulu daripada kamu. Ini awal betul. Ini semangat sikit 2021 ni. Nervous campur excited. Thank you Cikgu Biha share Al-Baqarah ayat 214, kan. Orang SQ Yaqular Rasul walladzina amanu ma'hu, sampai orang-orang yang orang-orang ni dia kata kepada apa? Dia kata Rasul walladzina amanu ma'hu. Yaqular Rasul walladzina amanu ma'hu, sehingga sehingga mereka ni berkata kepada Rasul
dan orang-orang beriman yang ada bersamanya. Maksudnya dalam ayat ni Allah tak sebut orang lain. Allah sebut orang beriman, bukan orang yang tak beriman. Kan? So, sehingga orang ni beriman ni dia kata mata nasrullah. Bila datangnya bantuan Allah, ya Allah, bilanya bantulah aku ya Allah, kan? Maksudnya sampai orang-orang beriman ni kata, bilanya datang pertolonganmu ya Allah, kami ni dah teruk sangat ujian ni, kan? Dan Allah sebut apa? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dan yang penting asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh, kan? So nak gerak pergi Ipoh, kita gerak pergi Ipoh, orang tu macam tak ada ya. Okey, so balik kepada topik tadi. Maksudnya apa? Maksudnya berdamai. Poin saya tadi, berdamai dengan ujian, berdamai dengan cabaran pada 2020 dan mungkin 2021. Yes, kadang-kadang bila kita ni diuji, kita ni sebagai manusia biasa, kita ni akan melatah, kan? Okay. Sebab saya sendiri pun adalah manusia yang kata kita ni kadang-kadang terlupa, kadang-kadang ni kita ni terleka, kan? So jadi kita manusia insan yang memang terlupa. Nasya. Manusia insan tu terbit daripada perkataan nasya. Ni bahasa Arab. Saya bukan pakar bahasa Arab lah, kena tanya orang bahasa Arab. Nasya tu maksudnya lupa. Manusia ni, kita ni sering kali lupa. Kita bukan tak tahu, anda pun dah tahu, anda pun dah hafal ayat Quran, hafal 30 juz, mungkin lebih, tak 30 juz ya, tak ada lebih, dah hafal dah maksud. Tapi kadang-kadang manusia ni dia lupa, kan? So jadi Allah dah sebut dah bahawa akan datang ujian, akan datang cabaran, dan sampai kita akan bertanya, ya Allah, bilanya datang pertolonganmu ya Allah, kami ni dah tak sanggup lagi ya Allah. Contoh kita tengok masa Covid, kan? Allah boleh tarik balik, Allah boleh tarik apa yang dia beri, Allah boleh rentap, kan, apa yang dia dah beri, kan? So jadi masa tu kita akan rasa, ya Allah, kenapalah aku ditimpa ujian ni, kan? So tapi itulah, ujian itu adalah orang kata jambatan. Orang kata usaha tangga kejayaan, kan? Kata cabaran, ujian, take note, ujian cabaran ni adalah jambatan kejayaan, jambatan ke syurga, untuk orang beriman lah, kan? Ujian dan cabaran ni adalah jambatan kejayaan. So kalau kita tak ada ujian, tak ada cabaran dalam hidup kita, maksudnya kita ni belum cukup power lah. That's why bila saya kenal circle ni yang P tadi, circle yang jutawan dan millionaires ni. So bila kita korek rahsia mereka, story mereka ni dah melalui cabaran yang gila dahsyat. So saya boleh sebut apa nama-nama produk, mesti anda kenal, tapi saya bukan nak sebut, tak penting siapa dia, kan? Dia founder produk apa, billboard tepi jalan, kan? So mereka ni menempuh ujian yang dahsyat, sampai nak mati, sampai nak bunuh diri, sampai hutang dengan Along dengan luar berjuta-juta. Tu anda boleh bayangkan tak? So cabaran yang mereka lalui sampai tahap tu, tak semua orang mampu melalui cabaran dan dugaan. That's why benda itu yang menjadikan mereka hari ini. Bukan semata-mata mereka tu produk mereka hebat, semata-mata marketing mereka gempak gila-gila, kan? Sebenarnya PIES tu sangat penting yang saya sebut. Mungkin yang baru masuk boleh tengok balik apa yang saya share tentang perancangan PIES tu. So itu yang menjadikan mereka lebih kuat menghadapi pelbagai dugaan dan cabaran, dan mungkin orang lain pun tak sanggup. Sebab apa? Sebab dia dah lalui cabaran yang lebih kuat daripada tu, cabaran yang lebih teruk daripada tu.
kan. So jadi orang kadang-kadang tengok daripada segi surface, senangnya dia jadi, senang je dia macam ni kan, nampak macam senang je kan. So tapi kita tak tahu kisah di sebaliknya. Kalau kita dengar kisah dia, patutlah dia dapat apa yang dia dapat hari ni. Itu baru di dunia, belum lagi di akhirat, belum lagi di syurga kan. So di syurga lain pula kisah dia kan. Maksudnya orang yang beriman ni kan, kita dah tengok sunnah orang, sunnah berjuang tu tak mudah. Nabi-nabi, rasul apa tadi, ni tazkirah lah, bukan tazkirah lah, kita sebagai sharing kan. Rasul ulul azmi siapa? Cuba recall balik apa yang kita dah belajar dulu. Hujan pun ada. Kenapa dipanggil antara rasul-rasul ni? Kita tahu 25 rasul. Tapi antara mereka ni ada the best of the best. Ibaratnya kalau ada award tu, anugerah tu, siapa kak? Anugerah Rasul Ulul Azmi. So jadi bila kita tengok, Rasul Ulul Azmi ni adalah mereka yang the best of the best. Mereka ni ujian mereka maha hebat. Kan? Dahsyat. That's why dekat situ mereka dapat anugerah. Bukannya anugerah tu anugerah sebab dia handsome ke, anugerah tu sebab dia berharta ke semata-mata kan. Mereka adalah mereka yang top cabaran mereka. So kalau lagi, maksudnya apa? Maksudnya Allah beri mereka ni kedudukan sebab mereka ni dah menempuhi level-level cabaran-cabaran kan. That's why mereka top ulul azmi. So jadi berdamai dengan ujian. Kita tak tahu apa benda yang akan berlaku 2021. Kita dah menempuhi 2020. Mungkin ada yang melalui cabaran yang dahsyat 2020 ni kan. Setiap orang, kita menempuhi orang kata taufan yang sama, taufan COVID kan. Tapi setiap orang, of course, dia punya cabaran dia berbeza. Dan setiap orang diuji mengikut kemampuan dia. So jadi 2021 ni kita pun tak tahu, saya pun tak tahu kan, apa bentuk dugaan, apa bentuk cabaran. Tapi kita minta pada Allah supaya Allah akan berikan kekuatan untuk kita menempuhi dugaan 2021 ni dengan lebih kuat, dengan lebih cekal, supaya apa benda cabaran yang kita lalu menjadikan kita lebih baik kan. Bukan Allah bagi ujian, bukan Allah bagi cabaran tu sebab Allah tak suka kita. Malah mungkin itu, dugaan dan cabaran tu akan menjadikan kita lebih hebat daripada sekarang. Lebih hebat. Mungkin tanpa cabaran, mungkin tanpa dugaan, saya pun tak kenal anda kat sini. Betul tak? Mungkin anda pun tak kenal saya pun tak kenal anda. Tapi disebabkan ada cabaran COVID-19, COVID-20 kan. Tak ada lah COVID-20 kan. Mungkin disebabkan itu kita kenal. Mungkin disebabkan itu kita orang kata berhubung dari segi silaturahim, berhubung dari segi anda join program-program kami kan. Kami kenal anda. So nampak tak? Itu adalah satu rahmat daripada satu ujian. Allah datangkan ujian. Mungkin ada di antara kawan-kawan kita yang mungkin dia terpaksa bertukar kerja. Mereka terpaksa mereka diberhentikan kerja kan. So dari situ mereka mencari perkara yang lain yang mereka boleh buat. So mungkin jumpa dekat Twitter Professional Malaysia. Wallahu alam, kita tak tahu. Tapi nak cakap kat situ, setiap apa yang berlaku kadang-kadang kita tak nampak dengan mata kasar kita ni, kita tak nampak dia punya hikmah tu kan. Sebab kita bukannya kasyaf nak tahu semua benda kat dunia ni kan. So kita manusia biasa je kan. Tapi kita kena yakin bahawa setiap ujian dan cabaran tu menjadikan kita lebih baik seandainya kita bersyukur, seandainya kita masih pegang teguh kan kepada apa yang Allah dah apa yang Allah janjikan.
Okay, insyaAllah. So itu saja. Thank you very much bersama dengan saya for morning walk. Orang kata panggil brisk walk kan. So tenang kan kalau pagi-pagi ni kan. Kata berdamai. Betul-betul saya terima satu persatu ujian yang akhirnya menemukan saya dengan kerjaya impian bersama CMN. Cik, sweet sangat pagi-pagi ni. Okay. So yes, kadang-kadang hikmah tu kita tak nampak sekarang. Dan mungkin kadang-kadang kita tak nampak pun hikmah tu kat dunia kan. Mungkin kadang-kadang nanti kita doakanlah kan, kita insyaAllah masuk ke syurga. Amin. Amin sikit kan. Amin. InsyaAllah kita berjumpa di syurga kan. Tapi mungkin masa tu orang beriman dah masuk syurga, dia baru cakap, ya Allah kan, kalau aku tahu ujian dan cabaran yang menyebabkan aku masuk dalam syurga ni, aku akan minta ujian tu lebih besar, lebih hebat kan. Semalam saya on the way driving, saya ada dengar satu lagu lah. Lagu ni apa siapa penyanyi dia, saya lupa lah. Bekas Fariz ke, nasyid tu tak silap saya, kat YouTube boleh cari. Mana tak sentap. Saya bukan tarbiyah sentap nak cakap, saya hanya share sebab saya pun manusia biasa. Saya pun perlu diperingatkan. Mungkin ada kalanya saya ingatkan anda, ada kalanya anda pun ingatkan saya. Sebab saya bukannya manusia, saya bukannya perfect kan. So saya pun ada lakukan kesilapan. So that's why kadang-kadang ada apa benda yang saya lakukan kesilapan, saya share kepada Twitter usahawan pendidikan. Sebab saya dah lalu benda tu. So kalau ada benda yang cakap, you all ni macam dah lalu ni, dah masuk lubang. Orang beriman tu dia tak akan masuk lubang 2 kali. So jadi kadang-kadang kita rasa, aku dah lalu ni. So kadang-kadang macam bertanggungjawab. Kita cakap, cuba cara lain lah kan. Sebab dah buat banyak kali kan. Okay, so nak share tadi nasyid tu, dia tajuk dia Carilah Aku di Neraka. Dia one of Fariz lah. Fariz zaman-zaman dulu kan. So one of the members lah. Okay, tajuk dia, so boleh search dekat YouTube, Carilah Aku di Neraka. So nasyid ni dia based on satu hadis Nabi. Dia kata, dia kata ustaz tu share sebelum nasyid tu. Ustaz ni pun tak silap saya dah meninggal. Dia kata pada satu masa nanti di akhirat nanti kan, so orang-orang beriman ni akan berjumpa di syurga. Lepas tu mereka tercari-cari, mana kawan aku, mana sahabat aku yang mana dekat dunia ni bersolat, berpuasa kan, berjuang kan, mereka tak jumpa di syurga. So Allah kata, carilah kawanmu itu di neraka kan. So jadi sorry saya pun tak ingat hadis dia yang betul, hadis dia yang so saya just share apa yang saya dapat, dia punya gist dia kan. So anda boleh tengok sendirilah, kalau tersilap mungkin boleh betulkan lah. So barat kata, carilah sahabatmu di syurga. Carilah sahabatmu di neraka. Maksudnya kata apa? Cari sahabatmu di neraka supaya kamu ni boleh tarik dia untuk masuk syurga. Boleh minta kepada Allah supaya masukkan sahabat aku ni tadi masuk ke dalam syurga kan. Mungkin sebab kita masuk syurga ni bukan sebab amalan kita semata-mata kan. Tapi kita masuk syurga tu disebabkan rahmat Allah. Tapi nak dapat rahmat tu yang kena buat amal baik kan. So jadi nak sebut apa? So jadi kadang-kadang kadang-kadang jadi mungkin lah kita nak bersahabat ni, kita nak berkawan ni, kita nak buat bisnes,
kita nak buat kerjaya kita ni, supaya kerjaya kita akan mengalirkan saham-saham dekat akhirat nanti, kan? So kalau misal kata apa yang saya buat ni, kan, adalah sedikit manfaat, so saya minta anda doakan saya, kan? So, doakan saya supaya saya dapat masuk ke dalam syurga, kan? So anda pun saya doakan supaya kita semua berkawan, bersahabat, buat bisnes, jadi tutor. Semua insya-Allah saham-saham dia tu akan melayakkan kita ni. Mungkin amal-amal kita tu tak besar, kan, tapi melayakkan kita dengan rahmat Allah tu masuk dalam syurga. So insya-Allah. So itu saja, sekian. Terima kasih kerana bersudi mendengar. So, insya-Allah jumpa anda di puncak kejayaan. Yakin sebelum berjaya, be the legend.